Okay, so kali ni cikgu nak share berkaitan dengan cara belajar semasa kelas online. Sebelum ni cikgu dah share tips untuk belajar sebelum kelas online. Ingat tak? So yang pertama, yang kita hari tu kita belajar adalah dari segi aspek fizikal. So sebelum kelas online kita kena pastikan badan dah siap. Mandi, tak nak busuk-busuk dah tengah belajar. Dan bilik yang kita nak belajar tu dalam keadaan selesa. Alat-alat tulis semua yang diperlukan dah cukup. Dan juga pastikan internet dan handphone tu dalam keadaan yang sesuai, bukannya duduk dalam keadaan yang gelap ataupun apa semua. Okey, yang kedua dari segi aspek emosi kita dah tak nak dah. Waktu kita nak belajar tak ada mood, nanti bila baru lepas kena marah dengan mak. So kita kena keluar daripada emosi tu, kita perbetulkan balik. Dan yang ketiga, dari segi ilmu kita dah study dulu. Yang cikgu dah pesan sebelum ni, kita dah kena setengah jam sebelum kelas dah mula prepare untuk kelas tersebut. So at least kita dah sempat untuk study apa semua. So kali ni cikgu nak share tips untuk macam mana anda semua nak belajar secara semasa online tu sendiri. Okay, so bila kita tahu tentang kelas online ni, especially cikgu nak fokus ni untuk pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4. So pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4 yang akan terus belajar online dan masih tiada apa-apa pengumuman untuk kita terus belajar secara di dalam kelas. Okey, so yang pertama, apa yang anda semua kena buat? Okey, pertama, bila dah mula kelas online, tak kira kelas online itu secara WhatsApp atau secara apa-apa medium. So yang pertama kita kena perkenalkan diri, especially tanya, kalau boleh tanya cikgu apa khabar hari ni? Okey. Dan of course lah, selalunya kalau cikgu tu dia nak start kelas, dia akan tanya apa khabar awak semua. So awak pun jawab, saya sihat cikgu, contohnya saya Asma, semangat tengah masuk kelas cikgu hari ni. Okay, so benda tu akan mengubah mood perjalanan anda di dalam kelas tersebut dan juga mood cikgu tu sendiri. So bayangkan kalau semua tidur dalam kelas ataupun semua tak bagi semangat, senyap, klik-klik. So apa semangat cikgu tu sendiri? Mesti rasa down. So awak sebagai pelajar bagi semangat untuk cikgu tu dan efeknya awak akan pun dapat efek bersemangat sekali. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, okay, ini tips yang cikgu dah rangkumkan antara apa yang ada dalam internet juga. Okay, yang kedua, kita kena bersedia untuk menghadapi secara dua mata. Especially kalau medium atas talian tu menggunakan contohnya macam apps Zoom ataupun apps Meet ataupun Google Classroom yang memerlukan untuk secara dua mata. So ready untuk anda siap pakai baju, siap pakai tudung kalau yang perempuan, walaupun anda di rumah. So bila benda-benda macam ni kita dah ready, cuba bayangkanlah kalau benda ni berada di dalam kelas yang sebenar. Boleh ke anda menyuruk-nyuruk duduk dalam kelas, duduk bawah meja waktu tu cikgu tengah mengajar? Of course lah kena marah kan? Ataupun of course lah benda tu tak betul. So bayangkan anda memang masuk ke dalam kelas tersebut. Sebab tu saya puji untuk mak dan ayah yang menekankan untuk anak tu sendiri pakai baju sekolah untuk belajar. So benda tu feel tu kena ada. So untuk anak-anak murid cikgu yang agak payah dan menghadapi kekangan tersebut, so apa kata anda bersedia dengan at least pakai tudung dan pakai at least sweater. Kalau yang perempuan lah selalunya ada masalah. Yang lelaki pakai dalam keadaan kemas. So bila kita pakaian tersebut, anda akan rasa lebih mudah untuk dua mata. So bila kita dapat dua mata, kecuali yang menggunakan medium WhatsApp, even WhatsApp pun kita boleh update gambar. Cikgu, saya happy hari ni, saya semangat nak belajar cikgu hari ni. So apa perasaan kelas dan perasaan cikgu sendiri? Of course lah kita akan seronok. So kita pun happy. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, prepare, maksudnya anda dah bersedia untuk mencatat. Okay, bersedia untuk mencatat apa yang guru tu ajar. So tak naklah bila waktu mula kelas tadi cikgu dah ajar sebelum ni untuk kelas sebelum. So semasa kelas dah bersedia dah, pen dengan kertas dah ada di situ. Kalau kelas matematik dah ada kertas lukisan di situ. Dah ada, kalau kelas matematik dah ada kalkulator kat situ. Kalau kelas lukisan dah ada kertas lukisan kat situ. So benda tu dah tinggal kita nak buat je lagi. Bukannya baru kita nak tercari-cari. So bila kita dah ready untuk mencatat dan buat tugasan tersebut, so benda tu akan lebih mudah untuk anda faham, lebih mudah untuk anda dapat catch up apa yang anda belajar.
Itu yang tips yang ketiga. Okey, tips yang keempat, okey, bagi kerjasama. Okey, bagi kerjasama ni maksudnya, okey, contohnya lah kalau cikgu tanya, okey, apa khabar, even ayat simple, apa khabar awak semua hari ni? Okey, at least awak boleh jawab, baik. Okey, sihat cikgu. Okey. Semua dah ada, dah faham? Faham. Okey, even tak faham cikgu, nanti saya rujuk cikgu semula. So benda tu akan memudahkan komitmen dan kerjasama. So bayangkan awak berada di kelas sebenar. So kalau berada di kelas sebenar, anda pasti memerlukan untuk angkat tangan. Cikgu, saya tak faham. Ataupun perlukan untuk anda pergi present dekat dalam kelas. Ataupun beberapa usaha yang lain yang awak perlu buat dalam kelas. So cuba buat benda ni juga di dalam kelas online. So bila komitmen ni anda buat, percayalah. So percayalah, cikgu anda pasti akan ingat usaha anda, dan dia akan doakan juga untuk kefahaman anda dan kejayaan anda. Dan yang last kali, okey, so bila kelas dah habis, sebelum cikgu tu mengakhiri kelas, jangan lupa ucap terima kasih. Terima kasih kepada guru sebagai kita menghargai usaha dia juga, dan terima kasih kerana berikan ilmu. Sebab ilmu ni bukan senang. Al-ilmu nurun, ilmu tu cahaya. Dia akan pergi kepada benda yang cahaya. Okey. Okey, dan dia boleh menerangi benda yang gelap. So bila macam tu, ucap terima kasih sebagai untuk dapatkan keberkatan cikgu tu, dan sebagai menghargai usaha cikgu tu untuk buat kelas secara online juga. Especially bila kelas dah mula hari ni, untuk form 5 dengan form 6, so cikgu ni dah kena bagi dua. Terpaksa masuk ke kelas-kelas juga, dan ada juga yang terpaksa buat kelas online. So benda-benda ni memerlukan usaha yang lebih daripada cikgu, dan juga of course lah daripada komitmen pelajar. Dan sekiranya lah, sekiranya lah anda terpaksa keluar daripada kelas tu sekejap tadi, ataupun tak dapat nak bagi komitmen sebab mak suruh jaga adik, okey, message lah cikgu tu, cikgu saya terpaksa minta maaf sangat, saya tak dapat nak join kelas tadi. Walaupun mungkin cikgu tu tak perasan, message lah dia, saya nak tanya, saya akan call cikgu balik, ataupun tunjukkan inisiatif dan usaha awak sendiri, dan cerita tentang masalah apa yang awak lalui. Ataupun awak tengah demam tadi, saya tak larat sangat nak bangun, saya tak faham. Jangan buat senyap, jangan buat tak tahu. Sebab apa? Keberkatan ilmu tu kita nak, keberkatan ilmu tu juga kita nak guna untuk peperiksaan, dan juga kehidupan kita akan datang. Okay, so itu saja sebagai kesimpulannya. Especially lah bila kita dah habis kelas, masa kelas, selalunya fokus yang pertama kita catat tadi, cikgu dah pesan. So apa yang kita catat, yang diajar, catat juga apa yang kita tak faham, dan apa persoalan-persoalan yang kita tak faham, dan refer untuk kita tanya kepada cikgu pada hari-hari seterusnya. So bila macam tu, semasa kelas online awak dah bagi komitmen, insya-Allah lah sebelum dan semasa dah ready, insya-Allah selepas awak akan dapat faham. Walaupun ramai sangat yang komen dan bagi respon rasa payah sangat untuk bagi komitmen dalam kelas online, tapi at least kita tunjukkan usaha. Sama juga awak bangun tidur pagi-pagi, bangun tidur untuk pergi ke sekolah, ada usaha, dan usaha tu ialah yang dinilai. Sama juga usaha awak untuk belajar kelas online, usaha tu yang dinilai untuk membantu awak faham dan terus komit dengan ilmu yang awak pelajari. Semoga anda mendapat keberkatan dalam ilmu walaupun dalam belajar kelas online. Terima kasih. Assalamualaikum.